persamaan di antara Hydra dalam cerita Marvel, dalam Marvel dengan GISB, Global Ikhwan Sendirian Berhad. Ada? Setuju? Setuju? On. Okey, jom. Ada tak setuju ikut sekali hampa. Pertama sahabat-sahabat, kita kena tahu tentang Hydra dalam Marvel ni. Cerita ni, mungkin sahabat-sahabat ada yang tonton, ada yang tak tonton. Ini adalah cerita fiction. Cerita reka-rekaan di dalam dunia Marvel Comics. Yang mana Hydra ni sering digambarkan sebagai satu kumpulan rahsia yang jahat. Tujuan dia adalah untuk menguasai dunia dengan menggunakan kuasa politik, dengan menggunakan teknologi dan pengaruh dia yang cukup luas. Ini fokus di dalam Hydra. Dan kita kena tahu ciri-ciri utama Hydra dalam Marvel Comics. Yang pertama, struktur organisasi dia ada rahsia. Rahsia, orang tak tahu. Hydra beroperasi secara tersembunyi dan dia mempunyai hierarki yang kompleks dengan cabang-cabang di seluruh dunia. Yang ni yang kita boleh tengok kalau kita tengok macam mana Hydra itu beroperasi dalam Marvel Comics. Itu pertama, sembunyi. Yang kedua, daripada sudut kepimpinan yang begitu karismatik. Dan kita tengok pemimpin-pemimpin ni adalah tokoh-tokoh yang kuat. Seperti apa? Red Skull. Red Skull ni, dia arahkan pengikut dia dengan cara yang tegas, dengan menuntut kesetiaan penuh. Red Skull ni, dia tegas dan bila dia bagi satu arahan, orang mesti setia. Apa pun yang berlaku, Red Skull punya arahan mesti ditaati. Kemudian dia punya slogan. Slogan dia, Hail Hydra kan? Hail Hydra. Ini adalah slogan yang biasa disebut yang menunjukkan kesetiaan luar biasa pengikut dia dengan ideologi organisasi yang dilihat begitu ikonik itu. Jadi kalau kita sebut Hail Hydra, kita tahu dia ni ada kaitan dengan organisasi Hydra itulah. Kemudian yang seterusnya adalah kawalan dan juga pengaruh. Hydra ni dia mempunyai rangkaian yang begitu luas. Kita tengok dalam cerita Marvel ni, dia ada taktik manipulasi yang ganas untuk mencapai matlamat menguasai dunia. Dia guna apa sahaja yang ada untuk menguasai dunia. Itu Hydra. Yang kedua, kita tengok GISB. Kita tengok GISB. GISB ni macam mana? Daripada struktur organisasi, GISB dia ada rangkaian perniagaan dan komuniti yang tersebar dengan pengikut yang setia kepada ideologi dia di seluruh dunia. Orang-orang kita tetapi di seluruh dunia. Dia edarkan seluruh dunia. Jadi struktur organisasi dia besar. Tak jauh macam Hydra. Daripada sudut pemimpin, kalau dalam Marvel ada Red Skull, yang ni Hydra daripada JSB, dia ada pemimpin-pemimpin dia yang sangat dihormati. Kalau JSB sekarang ni Nasiruddin lah. Tapi di atas Nasir itu ialah orang-orang utama dia. Antaranya Abu Ya lah. Cuma pengarah yang setelah itu, yang mengarahkan setelah itu adalah Nasir. Yang kita nampak ni Nasir. Saya bagi satu, ini konspirasi Ini konspirasi, betul-betul konspirasi. Nasir ni yang kita nampak. Tetapi percayakah anda, di belakang Nasir ada orang lain yang memberikan kawalan kepada GISB. Nasir, seorang yang tidak berpelajaran tinggi, seorang yang sangat mentaati Abu Ya, hanya dengar saja Abu Ya tanpa dia mempelajari apa-apa pun daripada Abu Ya, dia hanya dengar dan juga taat sahaja. Dia juga bukanlah seorang yang hebat daripada sudut penyusunan dan dia juga ada masalah yang telah dikenal pasti oleh ahli-ahli bahawa dia bukan orang yang baik juga, dia juga dikarantin juga. Tetapi percayakah anda di belakang Nasir ada orang yang mengarahkannya? Ini konspirasi. Ini konspirasi, tak perlu percaya. Ini konspirasi. Tetapi kepimpinan itu adalah kepimpinan yang sangat berpengaruh. Kemudian pergi kepada yang ketiga, fokus pada pengaruh dan pertumbuhan. Itu yang berlaku dalam GISB. Dia orang buat false economy. Dia orang buat fake economy. Yang mana
fokusnya adalah untuk memperluaskan pengaruh melalui perniagaan dan komuniti-komuniti yang mereka bina di dalam dan di luar negara. Ini fake community yang mereka buat. Kalau Hydra mungkin lebih baik walaupun kita tak nampak daripada sudut fake community, tetapi komuniti-komuniti itu wujud secara real di dalam Marvel Comics. Tetapi di dalam realiti GISB, benda ini berlaku dengan maksud mereka nak luaskan perniagaan. Luaskan perniagaan tanpa mementingkan perniagaan tu untung ataupun rugi. Kita luaskan saja. Bagi yang penting kita punya perniagaan tu nampak gah sehingga orang rasa oh ni hebat. So, persamaan. Jadi kita sebut tentang ciri-ciri, kita sebut tentang persamaan. Pertama daripada struktur hierarki dan kesetiaan. Kedua-dua, Hydra dan juga GISB, dia ada struktur hierarki yang ketat di mana kesetiaan kepada pemimpin atau ideologi sangat ditekankan. Bagi mereka, pemimpin adalah segala-galanya. Di dalam Hydra, Red Skull. Bukan Red Skull saja, tapi cumanya salah seorangnya ada Red Skull. Red Skull. Tetapi di dalam GISB, dia ada orang-orang tertentu. Kita tengok tokoh-tokoh. Dulu zaman Arqam ada Abuya. Selepas Abuya kita tengok Ummujah. Lepas Ummujah dia ada sebelum Ummujah tu ada Mu'ain kata saya silap. Lepas tu Ummujah. Lepas Ummujah, lepas tu Rashidi. Lepas Rashidi tu Nasir. Dan seumpama dengannya. Kita tengok orang-orang ni, mereka ini dipuja dan mereka ini dianggap sebagai satu tokoh yang mesti diberikan sepenuhnya tak setia. Kemudian kita tengok persamaan yang kedua, daripada sudut kedua-duanya beroperasi dengan matlamat untuk memperluaskan pengaruh mereka sama ada melalui kuasa politik ataupun kuasa ekonomi dan juga sosial. Kalau dalam Hydra tu banyak juga dalam kuasa-kuasa politik. Kalau kita tengok dalam Marvel Comics. GISB dia banyak daripada sudut pengaruh sosial dan juga pengaruh ekonomi. Dan yang pasti organisasi rahsia. GISB ni dia ada sistem dalam sistem. Yang kita nampak itu mungkin syarikat tetapi di dalamnya adalah jemaah yang tersembunyi. Ada banyak perkara-perkara rahsia yang ramai orang tak tahu tetapi telah disebutkan, telah dibongkarkan pada hari ini sehingga ramai orang tahu dan agak pelik dan terkejut dengan kewujudan perkara-perkara pelik di dalam GISB. Dan ini adalah perkara sama yang wujud di dalam Hydra. Itulah lebih kurang sikit-sikit. Siapa yang tiada asas langsung dalam bahasa Arab Al-Quran? Kalau anda jawab, anda zero bahasa Arab, tandanya anda memang keliru. Allah beri orang Melayu asas yang cukup kuat dalam bahasa Arab Al-Quran. Sekurang-kurangnya ada 4 kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang Melayu. Yang pertama, banyak kalimat dalam Al-Quran sama dengan bahasa Melayu sendiri. Menurut pemerhatian guru otai bahasa Arab, Ustaz Rosdi Alias, katanya ada 2,000 kalimat bahasa Melayu yang dicedok dari Al-Quran. Contohlah kita ambil surah Fatihah ayat yang awal ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ada kalimah Allah di situ, orang Melayu tahu. Rabbi pun Tuhan, orang Melayu tahu. Alam pun orang Melayu tahu. Dalam satu ayat pendek itu saja ada 3 kalimat bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Sebab itu tuan-tuan, bahasa Arab Al-Quran itu mudah kepada orang Melayu kita kalau dipelajari dengan sistem yang mudah. Semuanya ada 4 keistimewaan tau. Yang lagi 3 insya-Allah saya jelaskan dalam video yang lain. Jom faham bahasa Arab Al-Quran guna video. Cuba komen. Al-Quran memandaikan umat.